Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini istimewa apabila kita berkesempatan untuk mengadakan satu program forum komuniti lestari buat julung kalinya di bawah inisiatif Pusat Jaringan Komuniti dan juga kegiatan pelajar Komnet dan diperkasakan oleh bahagian pembangunan pelajar dan juga jaringan komuniti HCP. Jadi saya alu-alukan kehadiran dua orang panel kita, seorang ahli akademik, yang seorang lagi merupakan pimpinan belia, aktivis sosial. Jadi untuk makluman semua, kali ini adalah forum komuniti lestari siri pertama. Kita akan ada beberapa siri yang akan menyusul dan kita akan ketengahkan wakil-wakil NGO, pimpinan masyarakat, wakil rakyat, pensyarah dan juga pemimpin mahasiswa. Jadi sekiranya ada yang berminat untuk bersama-sama dengan kami untuk berkongsi pandangan, buah fikiran dan soal isu semasa dan juga isu kemahasiswaan, isu kampus, isu nasional ataupun internasional, boleh maklumkan kepada pihak Komnet. Jadi tajuk kita pada pagi ini agak istimewa kerana yang kita bincangkan ini tentang masa hadapan. Masa hadapan lagi-lagi sekarang ni apabila berlaku fenomena pandemik COVID-19 di seluruh dunia, banyak yang terkesan, banyak terjejas dari segi ekonomi, syarikat dan lain-lain lagi. Jadi sebelum saya lanjut kepada perbincangan kita, untuk kita fokus kepada topik kegiatan luar kampus manfaat pada masa depan, saya sukalah untuk memperkenalkan diri saya. Saya Izwan Suara bin Ishaq selaku pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan juga kegiatan pelajar yang akan mengemudi forum kita pada hari ini. Bersama saya panelis kita yang tidak asing lagi di Unicel, saudara Nasruddin bin Mat Rahim. Apa khabar Encik Nasruddin? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan dan juga Sains Hayat dan juga merupakan penasihat tim MED. Yes, panelis kita yang kedua, pimpinan belia, saudara Hasnul Hanif bin Harun, merupakan Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia, badan yang menaungi seluruh pertubuhan belia di Malaysia. Apa khabar saudara Hasnul Hanif? Alhamdulillah sihat. Sahur apa pagi tadi? Tempat kita sahur. Dia makan roti, masak telur cukup. Kurma cukup. Okey, baik Cik Hasnul sudah berkeluarga makan sudah. Ya. Sebab kebetulan saya family ada di kampung mertua, saya ada di Kuala Lumpur. Oh, bujang saudara. Encik Nasruddin sahur seorang diri ke ada keluarga juga? Sahur seorang diri juga, makan roti saja. Jadi banyaklah rumah saja. Rutin Ramadan tadarus tak boleh, tadarus online lah. Tadarus online sajalah. Okey, baik saya suka untuk berkongsikan latar belakang panelis kita agar boleh diamati dan juga boleh diperhatikan oleh penonton-penonton yang ada sedang menonton acara ini. Okey, Encik Nasruddin, saya panggil saudara Nasruddin boleh? Nas ya, boleh. Nas. Okey, manja sikit. Sebelum ni pernah bertugas di di TV3, Sistem Televisi Malaysia TV3, dalam bahagian research sebagai senior research executive. Kemudian juga pernah bertugas di USM sebagai statistician Center for Drug Center dan sekarang merupakan pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat.
menuntut di UPM dalam bidang Master of Science degree, kemudian Bachelor of Science degree Statistik di Iowa State University USA, American Associate degree Statistik Mara Community College Malaysia, juga merupakan Head Department di Department of Science and Biotechnology. Bekas Mama. Okey, kemudian juga bekas mantan Deputy Dean Faculty of Applied Sciences and Mathematics, dan banyak ni jawatan-jawatan pengalaman dia. Director Center for Foundation Study, Head of Science and Mathematics Department. Okey, baik, itu sedikit latar belakang. Pasti juga ada pengalaman-pengalaman ketika menuntut di luar negara, bagaimana mungkin perbandingan pelajar yang bersama dengan pelajar antarabangsa di luar negara dan juga di Malaysia. Nanti kita akan kupas secara terperinci. Kemudian panel kita yang kedua, Saudara Asrul. Saudara Asrul sudah berumah tangga, minat dalam membaca, mengembara dan juga social work. Okey. Dulu menuntut di Universiti Islam Antarabangsa dalam Bachelor in Political Science. Tapi belum menyertai mana-mana parti politik lagi. Belum. Okey. Menguruskan belia juga merupakan satu tanggungjawab politik jugalah. Okey, juga sebelum tu dalam matrikulasi dan juga alumni Sekolah Menengah Agama Al-Ihsan Kuantan. Banyaklah pengalaman-pengalaman co-curriculum kegiatan luar kuliah ni yang cuba dikongsikan sebagai selain Setiausaha Agung MBM sejak 2018 hingga sekarang, juga sebagai perwakilan belia Malaysia di Irada International Youth Conference di Istanbul, kemudian sebagai Persatuan Pekerja Belia sebagai setiausaha kerja, kemudian banyaknya Executive Community, Exco dalam Angkatan Belia Islam Malaysia, Head of Community, jelajah kampus rakan muda. Banyak sangat saya nak sebut ni. Jadi nanti boleh tanya dan dengar dan ikuti apakah pengalaman-pengalaman yang nak dikongsikan sepanjang kita nak berbicara ni. Baik, Encik Nas. Ya, saya. Pada mauduk perbincangan kita yang utama ini, kita tahu mahasiswa ni bila dah masuk kuliah ni, kalau di sekolah mereka aktif, kalau bila masuk ke universiti ni mereka seolah-olah macam nak menolak dan juga tak nak terlibat dalam kegiatan-kegiatan berpersatuan kerana merasakan tanggungjawab dan juga kepentingan memberi tumpuan kepada bidang akademik. Tetapi mungkin mereka terlupa bahawa pembelajaran di kampus ni bukan saja formal tapi ada yang informal. Okey. Jadi mungkin panel Encik Nas ni boleh memberikan satu buah fikiran sebenarnya apa yang mereka dapat apabila mereka terlibat dengan kegiatan-kegiatan luar kampus. Kalau boleh diberikan contoh, apa contoh kegiatan luar kampus ni, silakan. Okey, sebenarnya pelajar ni diorang amat busy lah dengan kuliah diorang. Diorang ada dalam 15 hingga 18 jam kredit yang diorang ambil pada setiap satu semester. Memanglah benda tu nampak berat, tapi kegunaannya bila diorang terlibat dalam aktiviti luar kuliah ni, diorang dapat sedikit sebanyak menghilangkan stres lah. Pengalaman saya sebagai student dulu, bila kita terlibat dengan aktiviti luar kuliah ni, kita dapat hilangkan stres kita dalam belajar. Bila diorang terlibat, so dia macam contohnya kalau weekend tu, kita kalau zaman saya dulu, sebab saya pun di overseas memang tak boleh balik kampung lah weekend. So memang tak nak pun kena cari sesuatu yang supaya dapat mengisi masa lapang. So dengan tu kita masuklah persatuan-persatuan, sama ada persatuan culture, persatuan
akademik. So dia orang ataupun sukan lah, paling senang sukan paling banyak lah. So kita dapatlah apa ni, bila panggil hilangkan stres lah. Dan weekend tu memang kita tak tengok buku lah. Hari Sabtu dengan Ahad memang biasanya culture dekat sana kita orang tak tengok buku pun. So okay. memang terlibat dengan aktiviti-aktiviti. Okay. So Maksudnya orang kat Malaysia ni kalau dia tak terlibat dengan persatuan, agaknya weekend ni dia orang baca buku ke, Cik Nas? Pelajar kat Malaysia ni saya nampak ada dua jenis lah. Satu, kalau weekend tu dia orang suka lebih pada balik kampung, okay, bersama kampung. Ataupun kalau yang jenis study ni, sebab dia orang ambil 15-18 jam sama jugalah dengan kita dulu. Tapi diorang kadang-kadang weekend tu diorang gunakan masa untuk buat assignment, buat latihan. Sebenarnya macam tak sesuai lah kalau weekend tu digunakan untuk buat assignment. Betulnya weekend tu merehatkan minda. Atau Encik Nas, adakah assignment yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah di Malaysia ni terlalu banyak sehingga kan masa untuk mereka laksanakan tugasan tu agak terpaksa gunakan pada ujung minggu? Pada saya tak juga, sebab saya tengok di overseas pun diorang credit hours pun 15 hingga 18 jam satu semester. Dan assignment pun banyak. Cuma pada hari biasa normally diorang akan tidur lewat, library tutup pukul 12, komputer lab 24 jam. So diorang akan spend masa di library sepanjang weekdays tu. Diorang akan spend masa di library dan di pustakaan untuk siapkan assignment. Weekend memang pensyarah pun tak akan jawab kalau you telefon. Zaman tu guna telefon je lah. Office memang tutup. So tak ada aktiviti lain lah kecuali aktiviti. Memang penuh lah kalau weekend, memang penuh lah dengan aktiviti-aktiviti persatuan pelajaran. Macam-macam aktiviti start daripada hari Jumaat petang tu, Sabtu dan Ahad memang penuh dengan aktiviti-aktiviti student. Kita pergi saja kampus, kita nampak macam-macam, boleh saja join. Saya beli satu, saya lebih rasa dia macam mengurangkan stres lah untuk pelajar. Okey, menarik. Sebab apa nama, Encik Nas sebelum ni menuntut di Iowa State University, saya sempat dah pergi Google tadi universiti tu. Saya dapati ada 500 student organisation yang pelbagai kategori melibatkan akademik, budaya, sukan. Kalau di UNICEF ni baru ada 100 melibatkan 7,000 orang pelajar. Kalau di Iowa State University hampir ada 20,000 orang dan ada 500 satu. Itu menunjukkan bahawa di negara-negara maju bukan saja akademik diambil perhatian, tetapi pelibatan di luar kuliah informal knowledge ni juga diberikan perhatian. Kita pergi kepada panel kita yang kedua, Cik Saudara Hanif ke Hasrul? Boleh mana-mana pun boleh. Boleh. Okey. Hanif lah, saya sebagai Hanif. Hanif ni sahabat lama saya ketika bergerak dalam NGO semasa masih belajar lagi. Ya, Hanif dulu di kampus sibuk belajar dan juga terlibat dengan pelbagai kegiatan kemahasiswaan, memperjuangkan isu bahasa, memperjuangkan isu sama saya hak NGO, hak mahasiswa. Jadi mungkin boleh memberikan sedikit pencerahan kepada mahasiswa, khususnya UNICEF dan secara umum kepada semua mahasiswa di Malaysia. Sebenarnya apa peranan tanggungjawab mahasiswa bila dia masuk ke Menara Gading, ke dalam universiti? Apa tanggungjawab sebenarnya tu? Baik, terima kasih saudara Izzuan sahabat saya, saudara Nasruddin. Jadi kita dalam forum community bestari ni buat kali pertama Jadi terima kasihlah kerana sudi jemput. Jadi berkenaan dengan soalan yang diajukan tadi, soal peranan mahasiswa ni, kalau tanya saya personal melalui pengalaman dan pelibatan dengan kegiatan kesukarelaan ini, saya fikir peranan utama mahasiswa ni adalah dia jurubicara kepada masyarakat lah. Kerana kita melihat mahasiswa ni adalah satu kelompok, satu kumpulan
yang kalau dalam komuniti masyarakat, mereka ini dipandang tinggi. Jadi dalam keadaan semasa kita pada hari ini, masyarakat mendambakan, mengharapkan mahasiswa ke depan untuk membantu masyarakat. Saya bagi contoh beginilah, saya bagi senario lama sedikit, kita menyorot sejarah supaya mahasiswa tahu peranan sebenar mereka. Contohnya pada tahun awal tahun 70-an misalnya. Satu ketika kita dipahamkan ekonomi Malaysia ketika itu jatuh merudum. Harga getah menurun ketika itu. Jadi kesan yang cukup besar kepada penoreh-penoreh getah di Baling. Jadi ketika itu, apa yang berlaku adalah mahasiswa ini dia menggesa kerajaan. Dia memberikan kritikan, pandangan kepada kerajaan dalam membantu masyarakat miskin di Baling ni yang terkesan dengan harga getah jatuh, ekonomi merudum dan sebagainya. Jadi ketika itu Perdana Menteri Pendidikan ketika itu adalah Tun Dr. Mahathir. Mahasiswa ketika itu saya dipahamkan tahun 70-an mereka mengadakan himpunan besar-besaran di Kelab Sultan Sulaiman, di Masjid Negara. Dengan tujuan apa? Bukan tujuan lain, tujuan untuk memastikan hak dan hak rakyat khususnya di Baling yang tertindas itu dibela. Jadi mahasiswa yang mengangkat suara masyarakat menjadi juru bicara kepada masyarakat. Berbeza dengan kita pada hari ini yang kita masuk ke alam tahun 2020 kan, masuk ke tahun milenium 2000 ni, kita sedih bila mana melihat mahasiswa ada rata-rata yang menyebut mahasiswa lesu misalnya. Kenapa? Kalau dulu mahasiswa yang membantu masyarakat, hari ini kita dilihat, minta maaf cakap lah, mahasiswa dibantu oleh masyarakat di luar. Pernah satu ketika 2 tahun lepas, isu makanan tak cukup, mahasiswa dibantu oleh masyarakat di luar. Walhal pada saya sebagai mahasiswa, kita harus lebih kreatif, kita harus lebih ke depan dalam nak mendepani cabaran-cabaran semasa. Dan sepatutnya mahasiswa itu menjadi peran liner ke depan. Bukannya mereka hanya dibantu, tapi sepatutnya mereka yang membantu masyarakat di luar. Sama juga macam realiti hari ini, kita tak nampak peranan mahasiswa bercakap soal antarabangsa. Contohnya hari ini kan tentang pelarian Rohingya contohnya. Tengah lagi kita dengar mahasiswa bercakap soal hak pelarian-pelarian Rohingya, ataupun bukan soal hak, lebih kepada soal bahagian kemanusiaan. Apa yang sepatutnya kita belia-belia anak-anak muda membantu mereka yang sepatutnya dibantu. Termasuk isu-isu antarabangsa di luar sana, isu-isu global, pandemik COVID-19 ni, sejauh mana mahasiswa bercakap soal kelangsungan pekerjaan pada masa hadapan. Belum ada lagi. Sebab itu mahasiswa harus ke depan dan mahasiswa harus berfikiran lebih global. Maknanya kita think globally, we act locally. Kita berfikir secara global, tetapi kita bertindak dalam konteks masa kita untuk membantu masyarakat di luar. Dan pada saya bila tanya soalannya tadi, soal peranan mahasiswa, pada saya peranan mahasiswa adalah menjadi juru bicara kepada masyarakat di luar sana untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Okey, baik. Jadi itu satu pencerahan yang diberikan oleh saudara Hanif. Ya. Jadi saya kira sebagai pembuka wacana perbincangan kita. Jadi sekiranya ada rakan-rakan Facebooker kita ni boleh melontarkan soalan, boleh tuliskan soalan atau pandangan di ruang komen. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada moderator kita. Baik, tadi saudara Nas sebut tentang perlibatan mahasiswa ni untuk mengelakkan daripada mahasiswa mengalami kemurungan, tekanan. Jadi bagaimana dengan kegiatan law campaign ni menjadi satu terapi kepada mahasiswa. Jadi tak adalah isu nak bunuh diri ke, atau nak tujuan bangunan ke, atau memilih mengurung diri. Bahkan tadi ditambah oleh saudara Hanif berkaitan pelibatan dan tanggungjawab mahasiswa untuk mendekati masyarakat, mendengar denyut nadi suara masyarakat, membela. Jadi saya ingat itu juga sedikit sebanyak mungkin saya boleh kongsikan tentang pelibatan mahasiswa Indonesia. Ada di sebahagian mereka ni yang terlibat dalam bantu
golongan asnaf yang keputusan bekalan dan juga ada juga rakan-rakan siswa kita yang terkandas di rumah sewa, juga ni digerakkan oleh inisiatif MPP gitu. Baik, kita pergi kepada panel yang pertama, saudara Nas. Okey, kita tahu sekarang ni sebelum PKP kes pengangguran banyak, ratusan ribu, dan bila berlaku lebih sebulan PKP ramai juga yang dibuang daripada syarikat masing-masing atas faktor ekonomi dan akhirnya kerajaan membuat keputusan pada 4 hari bulan kita kena restart balik ekonomi kita. Jadi sudah pasti ada suatu cabaran baru yang mana mahasiswa yang akan bergraduasi dan juga mahasiswa-mahasiswa yang sedang meninjau peluang-peluang di alam pekerjaan dalam 3-4 tahun akan datang ni, sudah pasti persaingan akan lebih sengit. Tetapi saya pasti apa yang boleh dilakukan oleh mahasiswa dengan pelbagai cara lah sebagai persediaan mereka ke lapangan pekerjaan. Kalau saudara Nas boleh kongsikan, kalau majikan-majikan di luar sana apabila mereka memilih menyenarai pendek senarai calon-calon sebab ramai yang nak minta kerja ni, syarikat-syarikat akan pilih calon yang terbaik. Apa pendekatan yang biasa mereka lakukan bila mereka menyenarai pendek senarai calon-calon tu? Silakan Nas. Okey, ini saya ceritakan berdasarkan daripada pengalaman saya di industri dulu. Okay, ketika saya berada di TV3 dan juga di NTV7, salah satu tugasan saya adalah menginterview kaki tangan bawahan, eksekutif. So mula-mula kita akan dapat resume lah daripada sumber manusia. Dalam kita akan dapat beratus-ratus resume, dan kalau tengokkan daripada segi latar belakang akademik memang cemerlang, 4 flat, 3.9, 3.8, memang ramai. So kalau kita nak shortlisted kan, senarai pendek kan berdasarkan kepada akademik saja, kita akan kita macam tak akan dapat calon yang paling sesuai lah, sebab memang terlalu ramai. Masa tu zaman tu belum dikatakan gawat. Sekarang ni bila zaman gawat ni, memang lagi ramai lah yang dapat 3-pointer, 3.5 tu. So bila kita nak senarai pendek kan, kita tengok juga dia orang punya latar belakang kegiatan di luar kuliah, atau di luar kuliah lah, ataupun di luar kampus, sama ada dalam universiti ataupun di luar universiti. Kita nak supaya dia orang ni nak cari staff yang ataupun kaki tangan yang serba boleh, bukan saja akademik, sebab akademik tu memanglah perlu, tapi kita nak orang yang boleh independent, ada leadership, boleh bercampur gaul, pasal bila kita di industri kita ada pelbagai latar belakang staff, daripada pelbagai negeri, pelbagai negara. So kita nak tahu diorang ni boleh adapt ke tidak dengan bidang pekerjaan tu dengan cepat. So kita nak tengok mereka yang banyak aktiviti-aktiviti di luar kuliah. Contohnya diorang sijil-sijil, walaupun sijil-sijil penyertaan ataupun sijil-sijil sebagai AJK, kelab-kelab ni, walaupun benda tu nampak remeh, tapi sebenarnya kita orang tengok sijil-sijil, kalau student ni, kita yang aktif ni, kita kata dia sebut boleh lah. Kalau yang student yang tak ada aktiviti ni, mungkin kita panggil dia, kita boleh kata dia nerd lah, jenis ulat buku duduk saja. So in term of pergaulan tu diorang macam kurang lah nak dapat. So kita akan tengok juga diorang punya latar belakang daripada segi aktiviti-aktiviti luar kuliah, NGO. Contohnya kalau yang terlibat dengan NGO di luar kampus, itu lagi bagus sebenarnya. Nampak sangat diorang ni aktif. Bila aktif, sebab dalam syarikat-syarikat juga sebenarnya diorang ada
aktiviti lain juga. CSR dia orang banyak sekarang ni. So kalau dia student tu dah biasa dengan aktiviti, so dia takkan ada masalah nanti nak join aktiviti di syarikat. Kalau kita tengok dekat kilang-kilang di Penang pun dia orang ada panggil dia join antara Intel, Motorola, HP, dia orang ada satu grup yang NGO yang pergi tolong orang-orang miskin ni, asnaf ni. So di tempat lain pun ada macam tu. So diorang cari yang pekerja yang boleh lah. Ya. Itulah pendapat saya. Salah satu selain daripada akademik, kita pun akan tengok juga sijil-sijil penyertaan sama ada daripada peringkat sekolah ataupun peringkat universiti. Jadi maksudnya akademik ni nombor satu. Tapi kita luar kampus ni bukan nombor dua, Cik Nas. Saudara Nas. Sama seimbang. Kita boleh katakan seimbang lah. Ya, boleh kata mungkin 60% akademik, 40% co-curriculum. Akademik tu masa you kerja, you boleh belajar. Tapi kalau luar kampus, contohnya bersukan, kalau you tak biasa bersukan, bila ada pertandingan antara syarikat contohnya, masa tu baru you nak berlatih main bola. So susah lah kan. So kalau daripada universiti you dah biasa main bola, so senang sikit lah nak join company tu, inter-department sport, inter-company sport, macam tu. Okay, menarik kupasan yang dikongsikan oleh saudara Nas berdasarkan pengalaman beliau ketika berada di industri. Maksudnya kita tahu nama-nama tiga ni nama yang gah lah, ramai yang bersaing untuk menyertai syarikat-syarikat seperti ini. Jadi kita tahu pengalaman Cik Nas tu bagaimana memilih, bukan sahaja akademik tetapi sisi yang kedua yang dinilai juga yang perlu diberikan perhatian. Jadi saya kira itu sebagai satu dorongan inspirasi kepada semua mahasiswa di UNISEL. Jadi jangan bertangguh, jangan lagi memberi alasan baru semester pertama, ada banyak semester lagi. Bila dah semester akhir dah sibuk dengan final year project, akhirnya dah lepas peluang untuk menerima pengalaman tu. Okey, Saudara Hanif, Saudara Hanif aktif bergiat dalam MBM dan juga saya kira mungkin ada beberapa NGO lain yang digerakkan agenda untuk memberikan pencerdasan dan juga membela hak kebajikan pekerja-pekerja belia, dan mungkin ada juga isu-isu belia yang diberikan perhatian. Pasti mahasiswa termasuk dalam golongan belia yang menjadi perhatian oleh saudara Hanif. Jadi mungkin boleh memberikan sedikit pandangan manfaat. Kita tahu pelajar ada yang sedang aktif di dalam organisasi pelajar, tapi bagaimana kita juga boleh memberikan satu inspirasi kepada mereka agar mereka boleh bergabung juga dengan NGO-NGO yang bernaung di bawah Majlis Belia Malaysia, ataupun dengan NGO-NGO komunitas yang lain, ataupun mungkin mereka sendiri boleh menggerakkan inisiatif untuk wujudkan NGO-NGO. Sebab cabaran dan permasalahan di dalam komuniti kita banyak, rencam. Jadi kita perlukan lebih banyak inovasi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebab di universiti macam-macam kajian pendidikan dilakukan, tapi kebanyakan kajian tu akhirnya berada di dalam simpanan perpustakaan dengan baik dan kemas dan tidak dimanfaatkan. Jadi bagaimana Saudara Hanif boleh mengulas tentang perkara ini? Baik, mahasiswa yang terlibat dengan aktiviti kesukarelawan ataupun aktiviti sosial di luar, saya fikir manfaatnya terlalu banyak. Okey, kenapa penting kita terlibat dengan aktiviti kemanusiaan sosial di luar ni? Sebab kita nak wujudkan masyarakat yang seimbang, masyarakat yang harmoni, masyarakat yang aman dan damai. Justru bayangkan kalau kita berjiran dengan jiran yang tak baik, kesannya langsung kepada kita juga, kita pun takut kan. Jiran dengan sekeliling ni ramai perompak dan pencuri misalnya, kita takut. Sebab itu kita kena membantu masyarakat untuk mereka hidup dalam suasana yang baik. Jadi bagaimana kaedah dia? Dengan cara salah satunya kita terlibat dengan aktiviti kesukarelawan, aktiviti sosial di luar lah. Okey, saya bercakap dalam konteks saya sebagai NGO. Saya daripada Majlis Belia Malaysia dan saya berkongsi tentang apa dia manfaat
kalau mahasiswa terlibat dengan aktiviti-aktiviti di luar kampus ini. Yang pertama saya berkongsi tentang kupasan yang diulas oleh Profesor Madya Dr. Asrul Nasib daripada UTHN. Beliau menekankan yang pertama, kalau kita terlibat dengan aktiviti kesukarelaaan ataupun kemasyarakatan sosial di luar ni, pertamanya kita akan meningkatkan rasa kepuasan diri kita, self satisfaction, kan. Setengah orang bila kita tanya dia apa benda yang paling gembira dalam hidup dia, kalau tanya saya, perkara yang paling gembira dalam hidup saya adalah saya menggembirakan orang lain. Tu kepuasan diri saya lah. Kalau kita menggembirakan orang lain, kan, tu kita tanya kawan-kawan kita, apa benda yang kita paling gembira dalam hidup. Setengah orang nakkan harta, nakkan duit dan sebagainya, tapi kadang-kadang benda tu dia tidak kekal lama. Benda yang kekal lama adalah dengan kita berbakti kepada orang. Kalau kita percaya dalam Islam sendiri misalnya, itu dianggap sebagai jariah, sebagai pahala, kan. Nabi pun sebut, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minni, kata Rasulullah. Ni masuk bulan Ramadan ni tazkirah sikit, kan. Alhamdulillah. Nabi kata barang siapa yang tak ambil tahu urusan umat Islam yang lain, mereka bukan daripada kalangan aku, kata Nabi. Maknanya kita kena ambil tahu tentang masyarakat di luar ni, kan. Fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba nak buat kebajikan. Jadi yang pertama je, kita terlibat dengan aktiviti luar ni manfaat dia untuk kepuasan diri kita. Kita membantu masyarakat di luar. Yang kedua yang dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Asrul, bagusnya untuk mahasiswa ni, sebagai contoh, bila terlibat dengan aktiviti kesukarelaaan di luar, sosial di luar, mereka meningkatkan tahap kesihatan mereka sebenarnya. Kerana sebagai seorang mahasiswa, kita dibebani dengan tugasan-tugasan, assignment, bak kata Encik Nasruddin tadi, kan, weekend buat assignment dan sebagainya. Kita tertekan dengan kegiatan sebagai seorang pelajar, assignment, tugasan dan sebagainya, exam dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk kita meningkatkan tahap kesihatan kita yang baik adalah dengan kita buat aktiviti di luar. Kita tinggalkan sekejap tekanan yang ada tu dan kita bersosial di luar. Bergaul dengan masyarakat, tanya khabar kepada jiran-jiran, tanya khabar kepada penduduk orang asli, tanya khabar kepada masyarakat OKU misalnya. Jadi itu memberikan satu, orang kata, mengurangkan tekanan kita. Kita berkongsi, kita sharing moment dengan mereka. Dan pada masa sama juga, dalam sudut kita dapat manfaat dalam aktiviti luar ni, yang ketiganya adalah kita meningkatkan jaringan sosial kita. Jadi sebagai salah seorang pelajar, investment yang paling besar yang kita harus invest adalah mendapatkan sebanyak mana jaringan sosial kita, social networking. Sebab ada kata-kata yang menyebutlah, kalau saya tanya kawan-kawan yang bisnes pun, ramai yang dah mula kata di era zaman baru ni, duit ataupun money bukan lagi satu investment yang besar. Sebab masing-masing orang boleh cari duit. Tetapi networking, sejauh mana kita ada kenalan, networking yang membantu kita tu jauh lebih penting peranannya dalam konteks hari ni. Kan, duit orang boleh cari, boleh buat pinjaman, boleh jumpa sana sini. Tapi networking ni bukan semua orang dapat. Sebab itu, libatkan diri dengan aktiviti kesukarelaaan, sosial di luar sana. Kita ada jaringan sosial kita. Dia macam Comnet juga lah, dia pusat jaringan, kan. Jadi dia menjadi satu penghubung. Jadi jaringan ni penting sebab saya sendiri, kalau saya berkongsi pengalaman terlibat dengan dunia NGO, saya pernah kerja kerajaan, selepas tamat belajar dululah, saya pernah kerja kerajaan, saya pernah kerja swasta, saya pernah kerja dengan kawan saya. Kesemua yang saya bekerja ni, saya tak pernah apply. Kesemuanya saya dapat melalui rakan kenalan saya yang tiba-tiba offer, yang tiba-tiba minta masuk, minta bantu. Tak pernah saya mohon by istighfar dan sebagainya. Jadi nak beritahunya, networking tu penting untuk membantu mahasiswa untuk ke alam pekerjaan esok lah. Yang keempat, yang terakhir saya nak kongsikan manfaat kalau mahasiswa terlibat dengan aktiviti kesukarelaaan ni, kemasyarakatan ini, dia sebenarnya menambah satu nilai tambah dalam diri jugalah sebenarnya. Kita menambah soft skill kita. Kalau dulu kita mungkin malu-malu, tapi terlibat dengan aktiviti kesukarelaaan, kita terpaksa bercakap dengan masyarakat. Terpaksa berjumpa dengan orang kampung, terpaksa berjumpa dengan komuniti. Kita dilatih untuk bercakap, kita dilatih kepimpinan, maknanya leadership skill, communication skill, kita diasuh dan diajar dalam organisasi di luar sana. Selain di kampus lah. Jadi pokoknya saya nak beritahu, para pelajar, selain kita ada kurikulum di kampus, kelab-kelab yang kita sertai, pelibatan di luar juga harus. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, peranan mahasiswa ni harus menjadi juru bicara kepada masyarakat. Dia menjadi frontliner
untuk membantu warga yang susah di luar, dan pada masa sama dia meningkatkan keterpilihan diri dia sebagai seorang mahasiswa. Jadi dengan kesemua manfaat-manfaat yang ada di luar ni, kalau kita sertai, sebenarnya dia juga menjadi nilai tambah kepada yang disebut oleh Encik Nasruddin tadilah. Bila kita nak masuk alam pekerjaan, resume kita ini yang dilihat oleh bakal-bakal bos kita, penyertaan kita dengan aktiviti kesukarelawan di luar sana yang banyak membantu kita sebenarnya. Baik. Okey, baik menarik kupasan yang diberikan oleh saudara Hanif berdasarkan pengalaman pelibatan di dalam NGO. Akhirnya kita tidak menjadi job hunter, tetapi majikan yang mencari talent talent hunter ni, majikan-majikan meninjau peluang-peluang mencari bakat-bakat yang terpendam. Sebab kita mempunyai persaingan yang banyak, ratusan ribu. Jadi bagaimana majikan ataupun syarikat-syarikat organisasi ni nak memilih kita, pastilah kita perlu ada jaringan, perlu menonjol, dan mahasiswa kena ingat memastikan kehadiran mereka dirasai. Jadi ruang-ruang itu akan terbuka, akan bertemu dengan titik temu apabila kita sentiasa berperanan di dalam masyarakat. Baik, Encik saudara Nas, berdasarkan pengalaman sebagai penemu duga ketika mencari bakat muda yang baru fresh graduate nak melangkah ke alam pekerjaan ni, pasti ada pengalaman ataupun tips yang boleh dikongsikan kepada rakan-rakan siswa di luar sana supaya mereka menjadikan ini sebagai satu gambaran ataupun satu imajinasi dan satu inspirasi supaya mereka tidak sekadar menghafal skema-skema jawapan kepada persoalan-persoalan yang ditanya oleh penemu duga, tetapi mereka menjawab dengan suara hati mereka berdasarkan pengalaman yang mereka timba di dalam mengikuti kegiatan luar kuliah ini. Jadi sebelum saudara Nas menjawab persoalan itu, saya nak memetik sedikit soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita daripada Facebook ni. What is the mechanism used to value the credibility and capability of the person? Mungkin ini berkaitan dengan soalan yang saya lontarkan tadi. Macam mana penilaian first impression seorang bakal majikan kepada bakat baru dalam melihat credibility dan juga capability individu tersebut dalam konteks kemahiran insaniah mereka. Silakan saudara Nas. Okay, biasanya dalam ketika sesi temu duga ni, macam mana diorang kira ataupun mengukur tentang credibility seseorang tu. Okay, selain daripada dia tanya latar belakang, dia orang kan tanya hobi. So bila dia tanya hobi, nak tahulah apa yang bakal calon-calon ni suka buat. Adakah dia aktif ataupun tidak aktif dan sebagainya. Dan ada pada zaman sekarang, saya rasa dulu pun dah dilakukan, sekarang pun saya rasa lagi banyak dilakukan. Diorang akan bagi satu case study. Daripada case study tu, diorang nak tengok macam mana you nak selesaikan masalah. Okay? Masalah tu di luar textbook. Contohnya dia bagi sesuatu masalah, kata okay, anda ni bakal jadi pengurus di satu masa akan datang, dan anda di bawah anda ada lebih kurang 10 orang staff, dan ada staff ni yang jenis suka tidur di tempat kerja, ada staff ni suka datang lewat. Macam mana anda nak selesaikan masalah ni? Okay? So nak tahu penemu duga tu calon-calon tu jawab macam mana. Takkan calon-calon tu nak jawab okay, berdasarkan pada teori Pythagoras, sudah staff yang bangun lewat ni sekian-sekian. So itu all textbook. Dia tahu yang di luar textbook. So macam mana nak dapat yang di luar textbook tu adalah berdasarkan pengalaman dia orang. Okay, pengalaman dia orang ketika mengikuti persatuan-persatuan ataupun aktiviti di luar kampus. Bila diorang ikuti aktiviti di luar kampus, diorang pergi di lapangan, diorang nampak pelbagai jenis manusia.
Diorang tahu kenapa orang ni jenis yang suka tidur waktu kerja. Maybe dia duduk rumah jauh, maybe keluarga dia besar. So cara dia nak tackle masalah tu berbeza dengan orang yang tak ada pengalaman di lapangan. So dia lebih pada textbook. So kita akan banyak bagi case tadi, nak tengok macam mana diorang akan tackle masalah selain daripada menggunakan textbook. Dan di mana diorang boleh dapat tu dengan menyertai lah, dengan pengalaman menyertai persatuan-persatuan, aktiviti-aktiviti, NGO dan sebagainya. Dia boleh nampak pelbagai jenis manusia di dalam tu. So dia tahu macam mana situasi-situasi selain daripada pengalaman dalam kelas lah. So saya rasa sekarang pun banyak juga company-company yang saya tanya, diorang mesti dalam salah satu sesi temu duga mesti akan ada case study. Nak tengok macam mana diorang think di luar kotak selain daripada pendidikan. Sebab pendidikan tu is terlalu textbook kan. So dia nak tahu macam mana tu berdasarkan dari pengalaman lah. Jadi kalau saudara Hanif pula melihat bagaimana kalau ada rakan-rakan siswa yang mungkin dalam 2-3 semester lagi akan bergraduat, berminat untuk menceburkan diri atau masuk ke gelanggang dunia sukarelawan ataupun bergabung dengan NGO sama ada sebagai full time staff ataupun sukarelawan, apa kriteria yang diberi perhatian oleh NGO ini? Adakah mereka perlu ditemu duga atau bagaimana? Kita pun di MBM kita ada terima, pertama saya nak promote juga lah, di MBM Majlis Belia kita pun terima juga student intern, di mana-mana student yang nak buat internship dengan Majlis Belia ataupun NGO kita alu-alukan. Kita ada beberapa rangkaian NGO lain juga. Pak MBM Majlis Belia Malaysia ni kita ni majlis, di bawah kita ni kita menaungi ada hampir 40 pada gabungan belia di bawah sana lah, termasuk majlis-majlis belia di negeri-negeri. Jadi mahasiswa yang balik ke negeri, kita ada majlis belia negeri masing-masing yang kita boleh buat internship juga. Rata-rata kalau tanya kepada saya, untuk alam pekerjaan mahasiswa ni, kita mencari bakat pekerja kita tu lebih kepada salah satunya yang fasih berbicara, kan, communication skill-nya bagus, kefahamannya cepat, dan satu lagi adalah bagaimana dia mengurus. Sebab nak mengurus ini adalah satu elemen yang kita minta maaf lah, kita tak pernah belajar dalam mana-mana mungkin sistem pembelajaran sebelum ini. Nak mengurus diri, nak mengurus masyarakat, nak mengurus orang. Jadi sebenarnya cabaran paling besar bagi seorang majikan adalah mengurus manusia. Sebab kalau kita sebagai bakal pekerja faham bagaimana nak mengurus manusia ni, majikan akan mudah masuk dengan cara kita. Jadi mengurus manusia ni macam saya sebut tadi lah, tidak kita akan dapat belajar, kita akan dapat adapt dengan cara kita menyertai kegiatan di luar. Kita mengurus manusia, kita mengurus orang, mengurus organisasi, secara tak langsung kita ada pengalaman dalam hal-hal mengurus. Jadi hal mengurus ni, manajemen ni adalah satu benda yang diperlukan sangat oleh para majikan. Pada saya kalau tanya soalan sport tadi tu, elemen mengurus ni satu elemen yang penting lah, dan mahasiswa harus cepat adapt dan kuasai elemen mengurus ni supaya kalau kita masuk ke alam pekerjaan esok, kita boleh adapt dengan situasi semasa di dalam alam pekerjaan. Okey, baik. Saya nak tanya soalan ni kepada dua-dua panelis kita, Saudara Nas dan juga Saudara Hanif. Tadi kita bicara tentang penting kegiatan luar kampus, kurikulum, pendedahan bersama dengan persatuan dan juga NGO. Kita tahu manfaatnya. So mungkin ada interaksi secara peribadi, pengalaman tersendiri ketika berurusan dengan mereka yang mungkin ketika di alam kampusnya tercicir ataupun terlepas pelibatan di dalam kegiatan luar kuliah ni. Jadi mungkin boleh kongsikan apa cabaran apabila kita berhadapan ataupun berurusan dengan individu-individu yang mereka tidak pernah mendapat pendedahan dalam interaksi sosial, dari segi skill-skill kemarinsaniah
yang sedia ada tu mungkin rendah. Bagaimana cabaran menguruskan mereka ni mulakan dengan saudara Nas? Okay, kadang-kadang kita tak dapat lagi lah daripada mengambil staf yang kurang aktif dalam kegiatan di luar bilik kuliah ni. Cuma kita dapat lihat dalam dunia yang serba pantas ni, diorang ni akan menghadapi masalah untuk mengejar ataupun nak catch up tu lambat lah, berbanding dengan mereka yang dah pernah terlibat dengan aktiviti-aktiviti luar. Jadi dia akan memakan masa bagi mereka untuk mengadapt dalam syarikat tersebut, dalam bidang kerja tersebut. Contohnya bagi penyidikan lah, kalau saya cerita pasal bidang penyidikan ni, diorang kena banyak keluar dan banyak kena interview responden-responden yang daripada pelbagai jenis bangsa dan jenis latar belakang. So diorang akan mula-mula diorang akan rasa segan, rasa malu sebab tak biasa bergaul. So diorang akan terpaksalah belajar daripada basic kepada advance untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di lapangan, berbanding dengan mereka yang dah ada pengalaman dengan persatuan ataupun aktiviti luar kuliah sebelum ni. So dari segi kerja memang mungkin mereka akan diterima kerja, tapi mereka akan menghadapi struggle lah untuk catch up dengan kawan-kawan dengan yang lain, dan dari itu akan mengakibatkan tentang kenaikan pangkat. Maybe kawan dia orang yang masuk sama tapi ada aktiviti di luar kuliah ni akan lebih cepat advance dalam naik pangkat dan sebagainya, sebab dia orang cepat dah melalui semua tu, berbanding dengan yang baru yang ketinggalan lah. Kita panggil ketinggalan, kita tak naklah dia orang tercicir langsung, kita masih lagi bagi peluang, tapi dia orang akan lambat lah untuk catch up. Itu sajalah, berbanding dengan mereka yang dah mengalami situasi-situasi tersebut. Dia akan ketinggalan lah. Boleh catch up tapi akan mengambil masa yang lama jugalah. Sebab bila kerja pun dia orang lagi stres berbanding dengan belajar. Setakat belajar 15-18. Betul. Biasa duduk di rumah di PKP ni pun dah stres juga. Itulah, kita kerja dari rumah ni pun stres. Kalau pergi office, setakat kalau dia kerja di tempat saya dulu kat media tu, tidur kat office tu perkara normal. So lagi stres lah sebenarnya bekerja. So dengan dia orang nak belajar lagi, so ambil masa lah. Itu dah pandangan saya. Bagaimana dengan saudara Hanif ni? Bagi pelajar yang tercecir ni, saya fikir masih belum terlambat. Sebab dalam aktiviti kesukarelaan misalnya, kita pun ada istilah yang kita gunakan sebagai mereka yang masuk lambat ni. Kita panggil late bloomer ni. Late bloomer ni, ada kawan-kawan saya yang dia start mula dengan aktiviti kesukarelaan ni umur 30 pun ada. Dia baru nak mula, dia baru nak start. Dan dia terus maju lepas tu. Kan dia dapat hidayah terlambat sikit. Tapi masih belum terlambat, saya nak beritahu. Maksudnya kalau mana-mana pelajar yang mungkin tercecir, kalau sekalipun masuk ke alam pekerjaan, saya fikir dengan kepelbagaian teknologi ada hari ni, dia masih boleh improve diri dia. Kan? Pada masa yang sama, bekerja, kita masih boleh terlibat dengan aktiviti-aktiviti di luar. Kan? Dia sebut tentang kegiatan luar kampus ni, selain NGO, mungkin rakan-rakan Facebook kita, grup Facebook. Kan? Grup campingnya, grup hikingnya, kan? Grup memasak dia pulang lah, kan? Pokoknya kesemua yang ada ni dia membantu untuk kita improve diri kita daripada semasa ke semasa. Dan sebagai seorang mahasiswa, pastinya kita tak boleh lari daripada untuk terus belajar lah, dan terus berusaha untuk improve diri kita. Sebab esok dalam pekerjaan esok, masa tu dah susah nak buat salah dah. Di alam pelajar ni, buatlah salah sebanyak yang mungkin untuk kita improve diri kita, kita mencuba. Jangan segan, jangan malu. Kerana esok bila dah masuk alam pekerjaan, majikan dah tak mahu kita buat silap lagi. Kita harus belajar sekarang, buat kesilapan sekarang supaya kita learn from mistake lah. Baik. Okey. Kita semua sedia maklum bahawa dunia yang masih lagi sendu dan juga muram apabila kita dilanda dengan pandemik COVID-19 Jadi pasti cabaran itu semakin rencam. Jadi dalam laporan-laporan berita ramai yang diberhentikan dan hanya yang ada
kemahiran aras tinggi yang menguasai teknologi ini yang boleh survive. Jadi mungkin ada nasihat ataupun saranan oleh Cik Nas, Saudara Nas, dalam konteks kita nak mengembangkan potensi, nak membina jaringan sosial, kita nak meningkatkan keyakinan diri, tapi dalam pendekatan digital. Sekarang ni nak turun ke lapangan berkumpul lebih daripada 10-20 orang ni dah menjadi satu larangan. Mungkin dalam tempoh selepas PKP 6 bulan ke 1 tahun. Bahkan ada sebahagian negara menyarankan 2 tahun. Jadi ini kita sebut sebagai new normal ataupun norma baru. Norma baru yang kita perlu mengambil perhatian dan mungkin sebagai alert kepekaan mahasiswi di luar sana, bagaimana kita boleh buat persiapan dalam menghadapi cabaran menguruskan kemahiran digital kita supaya kita dapat bersaing. Macam sekarang ni di peringkat Comnet kita ada pelajar intern. Mereka teruskan intern tetapi work from home. Saudara Ahmad Abdi. Jadi mungkin ada kebarangkaian juga mereka yang telah bergraduasi, mereka nak sambung masuk ke alam pekerjaan tetapi secara digital. Bagaimana saranan yang boleh diberikan dalam menghadapi cabaran masa depan ni, Saudara Nas? Okay, saranan saya sebagai untuk pelajar-pelajar sekarang ni, untuk melengkapkan diri mereka lah. Satu daripada bidang IT sendiri, kita ada IT ni sesuatu yang terlalu pantas. Kalau dia orang tak dapat nak adapt kepada perkembangan IT ni, mungkin dia orang akan menghadapi masalah lah untuk ketika berlaku sesuatu secara mengejut. Contohnya macam ni lah, work from home. Itu sesuatu yang boleh dikatakan mengejut. Banyak syarikat melaksanakan bekerja di rumah. Tapi kalau ke golongan-golongan pelajar ni yang baru bekerja tak mengadaptasikan diri mereka dengan IT ni, diorang mungkin akan menghadapi masalah untuk belajar dan sebagainya. Tapi pada saya generasi-generasi sekarang ni, kita generasi milenial dan seterusnya ni, diorang tak ada masalah daripada segi menggunakan IT ni untuk bersosial. Jadi diorang sebenarnya lebih expert dalam bersosial ataupun melakukan aktiviti secara atas talian. Itu pun salah satu cara lah, aktiviti di luar kuliah melalui media sosial. Buat masa sekarang ni mereka terpaksa lah menggunakan media sosial untuk melakukan aktiviti di luar kuliah. Itu saya rasa sedikit banyak mereka kena melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan-pengetahuan IT. Selain daripada apa yang mereka belajar, selain mereka juga perlu mengetahui benda-benda yang mereka tak belajar. Baik, Saudara Hanif, norma baru ni macam mana? Kita nak menyesuaikan. NGO bagaimana pula? Dia kita kena faham pasca COVID-19 ni pastinya suasana tu berubah lah, yang disebut oleh kajian tu norma baru tu, new norms. Jadi new norms ni pastinya kita akan ada perubahan besar dalam kegiatan harian kita lah. Kalau sebelum ni mungkin kita biasa berniaga, sebelum ni kita biasa buat itu dan ini, mungkin lepas tu dia dah jadi satu benda yang berubah kan. Macam hari ni pun kalau kita tengok, bagi mereka yang cepat dengan teknologi, mereka boleh ubah daripada berniaga tepi jalan kepada berniaga online. Daripada jual produk fizikal di kedai kepada hantar ke rumah dan sebagainya, online dan sebagainya. Jadi kita kena cepat adapt dengan keadaan semasa tu lah. Bagi manfaatkan teknologi kepada alam pekerjaan, khususnya mahasiswa, saya nak berkongsi cerita sahabat saya, seorang belia anak muda di Singapura, bekerjanya di Thailand. Dia merentas Malaysia. Orang Singapura bekerjanya di Thailand. Saya tanya bisnesnya apa? Bisnes dia buka homestay di Thailand. Kerana dia kata bila dia Google, dia search, di Thailand tak banyak homestay katanya. Jadi sebagai seorang yang pandai manfaatkan teknologi, dia mencari ruang pekerjaan di dunia yang lebih besar ni. Jangan
Sebab itu saya suka bagi penekanan kepada mahasiswa kalau saya turun kampus. Jangan melihat ruang pekerjaan ni semata-mata dalam negara kita je. Dalam dunia baru hari ni, dunia yang tanpa sepadan ni, mahasiswa harus berani untuk memasarkan diri mereka ke negara-negara lain juga. Jadi cari ruang-ruang yang ada, kan? Gunakan teknologi sebaik mungkin, bina connection, kenalan kawan-kawan di negara-negara lain, tanyakan khabar mereka, tanyakan apa yang kurang, dan kita akan isi kekurangan tersebut. Sebab itu dalam konteks hari ini, teknologi ini dia membantu kita kalau kita gunakan sebaik mungkin untuk kita explore dunia yang lebih besar selain Malaysia yang ada. Pada saya, jangan semata-mata mengharapkan ruang pekerjaan yang ada di Malaysia. Anak muda harus berani untuk pasarkan diri ke mana-mana saja. Saya pernah ke satu sekolah kejuruan di Indonesia. Sekolah kejuruan ni macam sekolah teknik lah, di Bogor. Budak umur 16 tahun. Kita tanyakan mereka, dia buat kerja perkayuan. Saya kata, bukan bidang ni dah macam tepu ke kalau di Indonesia? Dah ada lagi ke ruang pekerjaan? Dia kata, Pak, saya bukannya berniat untuk bekerja di Indonesia. Saya berniat untuk bekerja di negara lain. Jadi dia dah ada cita-cita untuk memasarkan diri dia ke negara-negara luar. Jadi saya ingat itu pun harus ditanam oleh mahasiswa untuk kita mencari ruang pekerjaan di luar sana dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita berada di penghujung perbincangan kita. Jadi kita berikan ruang kepada panelis kita untuk buat rumusan tajuk berkaitan dengan masa depan mahasiswa dengan pengalaman terlibat dengan kegiatan luar kuliah ni. Mungkin saudara Nas boleh mulakan 30 saat 1 minit. Okay, saya nak menyarankanlah kepada pelajar-pelajar UNISEL ni supaya melibatkan diri dalam aktiviti di luar kuliah. Okay, saya ambil contoh sebagai penasihat kelab matematik. Okay, saya dan kami juga ada program sarjana muda sains matematik dengan statistik. Okay, saya selalu menggalakkan pelajar-pelajar ISM MathStat ni untuk terlibat dengan aktiviti. Sebab kalau kita tengok student matematik ni, bila orang luar tengok, dia kata, alah budak matematik ni budak nerd. Okay, ulat buku. Okay, so kita nak lagi daripada situ. So sebab itu kita lihat sekarang ni, alhamdulillah lah kita berjaya juga melihat pelajar-pelajar daripada jurusan ISM matematik dengan statistik ni berjaya melibatkan diri dalam aktiviti luar. Contohnya kalau kita lihat sekarang ni, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPT, Sir Fakih adalah pelajar ISM Maths dengan statistik. Dan sebelum dia pun saudara Katik pun student ISM MathStat. Dan beberapa tahun sebelum tu saudara Aiman pun juga Presiden, kalau Cik Izzah masih ingat saudara Aiman, dia pun ISM MathStat. So kita dapat lihat bahawa bukanlah diorang ni budak nerd, bukanlah diorang ni ulat buku, tapi diorang juga melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti luar. Tak semestinya MPP, persatuan-persatuan pun ramai yang terlibat sebagai volunteers, yang pergi GPMS, semua tu ramai pada student-student daripada ISM MathStat. So kita nak tengok supaya student ni, orang luar tak pandang dia sebagai budak-budak nerd lah. Dia multitask, itu yang kita nak. Okay. So maksudnya pelajar MathStat ni kebanyakannya lahir sebagai pemimpin Diorang lahir sebagai pemimpin dan secara langsung, dan juga lahir sebagai seorang IT. Contohnya yang kita lihat macam yang kita ada pusat golf di UNISEL yang baru dilancarkan dulu, yang menguruskannya pun pelajar-pelajar ISM MathStat. Yang menguruskan kenu tu pun pelajar-pelajar ISM MathStat. So diorang ni dari segi pengurusan bagus, daripada segi belajar bagus. So nanti bila diorang nak bekerja, nanti diorang tak akan menghadapi masalah lah. Dah well trained lah, senang kata. Okey, jadi pelajar lepas SPM, STPM dan juga diploma, nampak peluang apabila masuk ke dalam UNISEL dan nilai-nilai kepimpinan itu diterapkan secara tidak langsung. Saudara Hanif, rumusan dalam wacana perbincangan kita pada pagi ini. Baik, sebagai rumusan akhir, kami di Majlis Belia mengalu-alukanlah pelibatan mahasiswa-mahasiswi ke dunia NGO
khususnya di bawah Majlis Suria Malaysia lah. Kalau di kampus tu kita ada disebut oleh Encik Nas tadi, selain GPMS kita ada PKPM. Jadi dua ni adalah badan pelajar gabungan di bawah MBM, GPMS dan PKPM. Ya, dua-dua ni di UNICEF. Elok. Jadi mahasiswa masuk kepada mana-mana pertubuhan yang ada ni, sebab bila mana masuk ke dalam organisasi di bawah MBM, kita banyak ruang dan peluang untuk kita tambah pengalaman. Sebagai contoh, kita ada program pertukaran belia ke luar negara. Nak terlibat dengan program pertukaran belia ke luar negara ni, kena sertai NGO belia. Baik GPMS, baik PKPM, ataupun yang mana-mana adalah di bawah MBM. Kerana dengan Kementerian Belia, kita sering ada hubungan yang rapat secara bersama. Jadi mana-mana program yang kita terima daripada luar, kapal belia ke Jepun misalnya, program pertukaran belia ke Indonesia, ke Brunei, ke Singapura, ke Kemboja. Jadi untuk peringkat ASEAN level ni dah kurang belia ni boleh terlibat lagi ke ni Anip? boleh, sebab dalam konteks umur yang bawah, dia belia ni umur bawah 40 belia, 15-40. Yang lebih 40 ni kita boleh terlibat sebagai pekerja belia. Sebab di negara-negara maju, UK, US, Australia, mereka ada youth worker, pekerja belia. Walaupun namanya belia, tapi mereka adalah pekerja kepada belia, yang mana umur mereka ni menjangkau usia 40. Ada yang umur 50, 60, tetapi mereka buat kerja, gerak kerja bantu belia-belia. Jadi yang dah melepasi umur belia ni, yang diiktiraf sebagai beliau ni, boleh join pekerja belia lah. Kita ada satu sayap kita, Federasi Kebangsaan Pekerja Belia, yang memang kita nak fokus kepada mereka yang minat nak bantu belia, join. Jadi saya nak beritahunya, di MBM kita menawarkan ruang-ruang yang ada. Jadi saya mohon mahasiswi di UNICEF untuk tolong, untuk dapatkan maklumat lebih lanjut lah, tolong like kita punya Facebook, like IG kita, media sosial kita semuanya ada. Twitter, tolong like Majlis Suria Malaysia. Dan dari semasa ke semasa kita akan memberikan input dan maklumat dalam media sosial kita lah, supaya kita boleh still keep in touch lah. Akhirnya terima kasih kepada pihak Komnet kerana sudi menjemput dalam ruang forum komuniti bestari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel, saudara Nas dan juga saudara Hanif yang telah memberikan pencerahan kepada kita sejak sejam yang lalu. Saya kira apa saranan dan juga pencerahan yang diberikan boleh diberikan perhatian, boleh membuka sedikit paradigma mahasiswa dan juga rakan-rakan siswa kita di luar sana, supaya melihat sesuatu permasalahan itu kita datangkan dengan satu penyelesaian yang baru. Kalau di Korea, apabila mereka menghadapi kemurungan, mereka menghadapi tekanan, mereka ada kalanya memilih untuk membunuh diri. Jadi kalau di Korea itu ada sekolah kematian, yang mana diajarkan mana apa erti kematian, kenapa kita tak wajar membunuh diri. Jadi begitu keadaannya sebuah negara maju dari segi teknologinya, akhirnya terpaksa menemukan sekolah kematian. Saya harap itu tidak berlaku di Malaysia, kerana kita tahu bagaimana nak menguruskan tekanan. Sekiranya ada permasalahan, boleh rujuk saja dengan kaunselor yang berpengalaman di UNICEF, atau terlibat dengan kegiatan-kegiatan co-curriculum kelab bersatu, kerana dia akan bantu kita mengurangkan tekanan, membina rasa sayang, akan rasa jadi kita akan lebih bermanfaat. Dan kita tahu sekarang kita berada di revolusi industri 4.0, yang mana bukan sahaja sekarang bahasa Melayu sebagai bahasa utama, bahasa nasional, kita juga kena belajar bahasa ini sebagai bahasa kedua. Bahkan di universiti, di UNICEF sendiri ada belajar bahasa ketiga, bahasa antarabangsa, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan sebagainya. Tetapi yang terakhir, bahasa keempat yang juga harus dikuasai adalah bahasa pengaturcaraan, programming language, yang mana di peringkat sekolah rendah tadika lagi telah diajar cara untuk membuat coding. Jadi cabaran kita berbeza, kita kena bersiap sedia untuk menghadapi cabaran COVID-19 dan juga pasca COVID-19. InsyaAllah sama-sama di luar kampus, sama digital secara maya ataupun secara fizikal, sama-sama kita lakukan dan mendukung agenda untuk pembangunan universiti dan juga negara. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi dalam forum komuniti bestari dalam siri yang kedua selepas ini. Terima kasih Hanif dan juga saudara Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.